Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah kita baca Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Kita sampai muka surat 144 Pak Amir. 143. Tak mana Pak Amir? Baru nak mula? Tak. Oh, tak baca lagi. Oh, bab jihad. Oi. 8 hari bulan 8. Oh, betul dah. 2 bulan tak baca. Habis 2 bulan duk buat apa mai? Kita baca kitab lain. Oh. Dah cerita kemudian kita bersama dengan 14. Sama? Alhamdulillah. Oh, tak baca kitab ni. Bukanlah salah Al-Fadhil. Tapi tak apa, kita baca dulu muka surat 144. Kerana saat lagi kita baca tu akan ada hubungan dengan ayat-ayat 143. Kita ambil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha qala al-jihadu fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amal perbuatan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanyakan, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad pada jalan Allah. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama di bawah bab jihad sabilillah. Saya ingat pada pertemuan hari itu kita dah bincang dah jihad tu maksud dia apa, pembahagian dia berapa. Ini kita bertemu dengan hadis-hadis. Daripada hadis ni ikhwan ada beberapa pelajaran. Satu, lihatlah sikap para sahabat. Mereka bertanya kepada Ar-Rasul. Dan bagaimana Rasul menjawab. Mengingatkan kita ikhwan kepada pelajaran akidah kita. Kalau jawapan seorang Rasul tidak boleh mendamai dan mententeramkan jiwa kita, maka tidak ada jawapan dalam dunia yang boleh mendamaikan jiwa kita. Kalau kita tak boleh rasa tenteram dengan jawapan Rasulullah, demi Allah, kita pergilah ke mana pun dalam pelusuk dunia ini, kalau kita kata saya tenteram dengan jawapan si fulan, demi Allah itu adalah talbisul iblis. Itu adalah tipu daya iblis. Kerana jawapan yang paling benar daripada Rasulullah, kerana baginda utusan Allah. Baginda utusan Allah. Sahabat bertanya tentang ayyul amali afdal. Dalam banyak-banyak senarai amalan, amalan apa yang ada banyak keutamaan? Yang amalan lain tak boleh potong dia dari segi keutamaan.
Maka baginda berkata, tidak ada amal yang paling utama dalam Islam ini melainkan beriman pada Allah dan Rasul. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Nak sedekah ke, nak apa, tak ada manfaat kalau tidak ada iman. Maka kita kena tahu asyraful ilm bi asyrafil ma'lum. Kemuncak ilmu, kemuliaan ilmu, kerana kita mendapat kemuliaan maklumat yang datang, sumber-sumber yang datang. Jadi kalau sumber-sumber yang datang kepada kita, cerita fadilat sedekah, cerita fadilat itu, macam hari ni puasa kan, berkenaan dengan Tasu'a kan, besok Ashura, kita berpuasa, kelebihan dia Allah ampun dosa kita, tetapi kepada Allah itu iman kita tak kuat, maka puasa ni tidak boleh memberi bekas kepada kita. Demi Allah tak ada bekas. Pasal itu berulang kali saya katakan perkataan Imam Ibn Rajab Hambali. Apa dia kata? Dia kata satu perkara kita kena tahu, Allahu asyrafal mawjud. Allah adalah semulia-mulia benda yang wujud. Tak ada benda lebih mulia daripada Tuhan, tidak ada. Maka tidak ada boleh perkara yang lebih mulia daripada beriman kepada Tuhan. Maka kerana itu Al-Quran menyatakan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah kata hampa kena tahu sesungguhnya la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Kita bukan nak kata tak ada Tuhan melainkan Allah, tapi la ilaha illallah adalah tidak ada tempat beribadat yang benar melainkan Allah. Dia bukan urusan rububiyah tapi uluhiyah. Kita kata la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang benar, yang hak melainkan Allah. Seluruh ibadat kita mesti dituju kepada Allah. Kata Ibn Rajab Hambali, bila kita mengenal keutamaan tauhid, dia akan buat kita dekat dengan Tuhan. Dia akan buat kita malu pada Tuhan. Sampai peringkat tauhid ini membawa kita kepada makam kita beribadat seolah-olah kita nampak Tuhan. Sungguh kita tak nampak Tuhan, tetapi perasaan kita beribadat pada Tuhan tetap tidak akan hilang. Ikhlas dia, istiqamah dia, sabar dia, muraqabah dia. Kita tahu kita tak nampak Tuhan, tapi kita beribadat dalam keadaan kita tahu Tuhan sentiasa melihat kita. Maka tak ada benda paling utama dalam Islam melainkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Sahabat bertanya, kemudian apa? Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah. Ini kaitan hadis ini dengan tajuk kita, jihad fi sabilillah. Ikhwatul iman, ada perkara lain dalam perkataan jihad ni, perkara lain yang dilihat oleh sebahagian para ulama. Melihat kepada hadis-hadis yang kita akan jumpa ni, besar sungguh balasan Allah kepada orang yang berjihad, besar sungguh ganjaran Allah Ta'ala kepada orang yang berjihad. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mati tahun berapa? Minggu lepas. Bila tanya tu buat terkejut tu dah, macam tak pernah dengar. Kalau tanya Arsenal ke apa ke, anda boleh jawab. Anak murid aja. Dia mati tahun 751 Hijrah, Imam Ibnu Qayyim. Ada perkara yang menarik dia sebut, menginsafkan kita tentang makna jihad. Kenapa Allah bagi pahala besar? Kenapa dalam Islam ada bab jihad? Kata Imam Ibn Qayyim, orang yang berjihad di jalan Allah adalah tentera Allah. Mereka adalah jundullah. Mereka adalah tentera Allah. Mereka menegakkan agama yang besar ini. Mereka melawan serangan-serangan musuh menggunakan ruh dan jasad mereka.
Mereka jadi benteng kepada tauhid yang ada dalam Islam. Al-Quran menceritakan kepada kita, ikhwan, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dimusuhi oleh kaumnya pada zaman dia, sama ada di peringkat Mekah ataupun peringkat baginda berhijrah. Tak ada sebab lain. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum ay yaqulu, mereka halau keluar rasul dan wa iyyakum, dan kamu orang-orang yang beriman. Tak ada sebab lain, kerana sebab dia antu'minuna bi rabbikum, kerana kamu beriman pada Tuhan kamu. Tak ada sebab lain. Sebab Nabi bawa la ilaha illallah, dan kita dah baca dah hadis Imam Muslim, hadis Bukhari, hadis Anas, tanda manisnya iman itu apabila Allah dan Rasul itu lebih kita cintai dari segala-galanya. Dan itu mereka tak boleh terima. Dari segala-galanya maksud apa? Maksudnya daripada masyarakat mereka, pemimpin mereka, adat mereka, hukum hakam dia apa? Daripada segala-galanya. Dan tak capai kita, belum tercapai kita pada hakikat iman, sehinggalah Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu kita cintai lebih daripada diri sendiri, mak bapa, anak-anak dan seluruh manusia. Satu tamparan yang membengongkan masyarakat hari itu, ikhwan. Terkejut mereka ni, inikah yang Muhammad bawa, dan Muhammad mesti di stop dakwah dia. Apa akan jadi dengan kita? Apa akan jadi dengan tempat mesyuarat dia, pasal nama apa? Apa dia panggil? Kita duduk mengaji sirah tu, tempat mereka Quraisy duduk mesyuarat tu, Darun Naduh. Tak ingat lagi. Darun Naduh. Satu pentas, kita kata parlimen mereka lah ketika itu, tapi cara mereka lah, bukan macam ada presiden macam kita lah ni. Cara mereka nak meeting semua pergi ke situ, Darun Naduh. Apa akan jadi? Dan antum tengok dalam peperangan Uhud, apa yang jadi? Apa yang jadi kepada Talhah bin Ubaidillah? Bila Abu Bakar mengenangkan Uhud, dia menangis terasa-rasa. Abu Bakar kata apa? Seluruh kebaikan pada hari ini milik Talhah bin Ubaidillah. Apa jadi bila mereka pergi cari, kata Abu Bakar, mereka pergi cari Talhah bin Ubaidillah, dia tersepit dekat celah-celah batu. Di depan badan dia ni, apa kita kata luka-luka di badan ni, Abu Bakar kata ada bekas kena tetak dengan pedang, ada bekas ditikam dengan tombak, ada bekas dipanah dengan anak panah. Kata Abu Bakar, hampir 70 atau kurang atau lebih daripada 70 dia ada tanda di badan dia, dan jari dia kesemuanya hampir putus kerana dia mempertahankan Rasulullah. Bila Nabi nampak musuh datang, tentera panah turun ke bawah, Nabi nampak dah musuh datang. Nabi kata, siapa nak melindung utusan Allah? Talhah pi. Nabi tanya lagi, siapa nak melindung utusan Allah? Talhah pi. Dia mengambil tempat 11 orang. Sepatutnya 11 orang lindung Nabi, dia mengambil tempat 11 orang. Kata Anas, sebelah tangan dia hampir lumpuh. Abu Bakar kata, tidak ada kebaikan hari ini melainkan semuanya milik Talhah. Dahsyat, ikhwan. Kenapa jadi begini? Kerana Nabi bagi tahu pada mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Ini tak boleh disekat. Tak boleh disekat. Di pihak kebenaran, tapi di pihak kebatilan wajib disekat. Apa akan jadi? Kata Imam Ibn Qayyim, mereka melindung agama Allah dengan roh dan jasad, supaya agama ini menjadi milik Allah seluruhnya, dan kalimah Allah lah kalimah yang paling tinggi. Mereka korbankan segala apa yang ada. Mereka melindungi agama ini dengan pedang-pedang dan perisai-perisai yang mereka miliki. Mereka nak pastikan, mereka nak dapat redha Tuhan, mereka gadaikan roh dan jasad mereka. Kata Imam Ibn Qayyim, setiap kali ada orang beribadat di dunia ini, maka ahli jihad
akan mendapat pahala walaupun mereka sedang duduk di rumah mereka, kerana mereka lah punca orang mendapat keselesaan dalam ibadat. Setiap kali orang belajar agama ini, walaupun ahli jihad duduk di rumah, mereka akan dapat seluruh fadilat orang belajar agama. Kenapa? Kerana mereka lah yang telah mempertahankan agama ini supaya orang kemudian boleh belajar agama. Lepas itu Nabi kata apa kepada ahli Badar? Ya ahla Badrin if'al ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Wahai ahli Badar, Allah telah ampun dosa kamu, buatlah apa yang kamu nak buat. Kesalahan kamu akan diampun oleh Allah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, setiap pahala di dalam agama ini milik ahli jihad. Ahli jihad. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana mereka nak hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada mereka, menjawab bagaimana nak hidup. Hidup ni dengan berniaga. Hidup ni dengan berniaga. Mereka bertanya kepada Rasulullah, macam mana nak berniaga? Itu ayat Abang Amir selalu baca dalam sembahyang kan. Allah kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku cerita pada kamu, Quran kata. Allah kata macam tu. Aku tunjuk pada kamu. Tunjuk apa? Tijarah. Macam mana nak berniaga. Tijarah dalam bahasa Arab bermakna big business. Kalau small business, bay'un. Quran kata ila zikrillah wa dharul bay'. Pergi sembahyang Jumaat, tinggallah berniaga. Kecil-kecil ni pun tinggallah. Tak usah duk penting sangat. Sembahyang Jumaat besar lagi. Allah kata ada satu berniaga yang besar. Berniaga ini kata Allah, tunjikum min azabin alim. Jiwa ahli jihad ni tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam. Dia beza ya kawan, kita tak ada semangat jihad. Kita tak pernah dipukul semangat jihad. Dan kita pun tak pernah tengok, kita tak pernah duduk sekali dengan orang-orang yang pernah berjihad. Macam mana semangat mereka, macam mana bahasa mereka, macam mana perjuangan mereka. Tidur 2 jam terlalu lama dekat mereka. Tidur 2 jam ni, kita baca dalam sirah ni, terlalu lama. Dia kata bangun-bangun, tempat rehat kamu dalam syurga. Bangun-bangun. Bagaimana Tuhan nak tolong kamu kalau kamu banyak tidur? Bangkit. 2 jam. Dia kata lama dah. Kita hak tidur betul, tidur dalam kuliah, tidur Allah Akbar, campur-campur ni. Kalau dia pun duduk kat kita, dia pun kata ni mengaji ke nak bersantai. Allahu Akbar. Ada tengok nur di wajah mereka. Jiwa mereka tak tenteram ketika mereka tahu ada perniagaan yang menguntungkan. Tak tenteram duduk. Mereka nak cari di mana perniagaan itu wujud. Kata Imam Ibn Qayyim, samalah keadaannya seperti manusia yang rakus terhadap dunia. Bila diberitahu kepada orang yang rakus dengan dunia ni, di sana ada peluang kehidupan, antum tengok dia sanggup pijak orang lain. Dia sanggup pijak orang lain. Kerakusan dia. Demikianlah dengan ahli jihad. Mereka mencari peluang untuk berniaga dan keuntungan dia sangat besar di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala menerangkan kepada mereka, ikhwan, apa perniagaan itu? Beriman kepada Allah, berjihad pada jalan Allah. Bila mereka dengar ayat ni, semangat mereka itu dipukul. Karena di ujung ayat itu Allah katakan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata perniagaan ini sangat baik untuk kamu kalau sekiranya kamu mengetahui. Apa jiwa ahlu jihad faham, ikhwan? Mereka faham, kata, kalau diri kita tahu kelebihan-kelebihan yang Tuhan nak beri pada orang yang berjihad dan mati syahid, sesungguhnya itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang sedang kita nikmati ini. Mereka tinggalkan. Bila datang seruan berjihad di zaman Nabi, mereka takkan tunggu. Ada di kalangan sahabat Nabi yang rendah, dia sanggup jinjat, jengkek dah nak bagi tinggi.
Nabi nampak Nabi kata ni bukan tinggi biasa ni rendah ni. Pergi balik dulu Nabi kata bagi tinggi sikit lagi. Umur dia tak apa cukup. Heret pedang. Ayah dia ajak dia jihad sampai dia heret pedang. Umur belasan tahun. Nabi kata iyalah memang belasan tahun dah balik dah, tapi pedang lebih besar daripada dia, macam mana ni dia nak heret ke mana? Tapi Nabi kita balik nanti bagi besar sikit. Menangis dia. Dia nak jihad. Kenapa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mereka bertanya kepada Allah, apa yang Tuhan sediakan di hari akhirat untuk mereka kalau mereka berjihad? Allah jawab kepada mereka, yaghfir lakum zunubakum, dosa kamu akan diampun. Menangis orang-orang nak berjihad di zaman Nabi ni, menangis. Apa ikhwan? Seluruh kesilapan kita diampun dengan hanya mempertahankan agama ini. Ada sebahagian orang tak berjihad, mereka nak Tuhan ampun dosa, mereka kena picit air mata sampai air mata turun baru Tuhan ampun dosa besar. Tapi jihad di jalan Allah sangat besar balasan dia. Yaghfir lakum zunubakum. Mereka bertanya kat Nabi, takat tu sajakah? Allah jawab. Allah kata, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Allah kata tak, bukan takat dosa kamu diampun, bahkan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya anhar, segala anak-anak sungai, bukan satu, anhar, anak-anak sungai yang banyak. Bukan takat itu saja, wa masakina tayyibatan, Allah menyediakan rumah-rumah yang sangat baik untuk kamu dalam syurga Aden. Dan kata Allah, itulah zalikal fawzul azim, satu balasan, satu kemenangan, puncak nikmatnya sangat besar. Dia dengar ayat lagu tu, ahli jihad tak tenteram. Dia bertanya kepada Allah, dia bertanya apa? Kalau itu di hari akhirat, di dunia kami dapat apa? Di dunia kami dapat apa kalau kami pertahankan agama Allah? Allah jawab pada mereka, Allah kata, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Inilah yang buat mereka tak boleh tahan. Allah kata, wa ukhra tuhibbunaha, tak habis takat tu. Allah kata ada lagi Tuhan nak bagi pada mereka. Ada lagi yang Tuhan cintai dan Tuhan nak beri pada mereka di dunia. Apa dia? Nasrum minallah, nikmat, melihat kemenangan di tangan. Oh ikhwan, jangan main-main. Ini masalah jihad ikhwan. Ini masalah jihad. Allah Ta'ala ikhwan beri kepada orang yang berjihad ni apa dia ikhwan? Allah bagi tangan dia. Tuhan guna tangan dia. Allah kata, waqatiluhum, perangi mereka kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah akan gunakan tangan orang-orang yang beriman untuk beri kemenangan. Anda tahu tak jihad ni apa dia? Jihad ni bukan orang Islam keluar ramai-ramai pergi di padang, lepas tu buat zikir perdana, lepas tu mengharapkan keajaiban, Tuhan musnahkan sendiri pihak balik sana. Itu bukan jihad. Jihad ni apa dia? Jihad ini sebelum pergi kita berlatih memanah, macam Ustaz Johan buat. Berlatih memanah, berlatih berkuda, berlatih main senjata untuk menyediakan kelengkapan ini, membela agama Tuhan. Bila sampai masa dia, dengan apa yang ada, kita disuruh mara ke medan pertempuran dan dengan niat tak mau balik, nak pergi ke negeri yang lebih kekal abadi. Allah kata apa? Allah kata dalam ayat ni, Allah nak gunakan tangan-tangan orang mukmin untuk merasa kemenangan. Ikhwan, Allah hantar satu malaikat, satu penduduk dunia ni boleh mati semua, seorang malaikat ni. Kan Yasin duk ceritakan, sayhah khamidun, dia pun kena satu sayhah, satu jerkah kan, boom, kata kena riak, bergelempang semua. Habis nak perang buat apa? Tak, supaya mukmin rasa nikmat batin.
Saya tak belajar apa ikhwan, saya tak belajar apa, tiba-tiba orang bagi kita sijil PhD. Saya tak belajar apa, saya dapat PhD. Jiwa saya seronok tak kat mana? Dengan saya belajar siang malam, pagi petang, tak tidur malam, nak pertaruh duit nak buat PhD, tiba-tiba saya dapat dan saya berjaya, ayat mata keluar macam mana? Macam mana orang apa? Ya Allah, orang nak main tepuk belakang kita. Ya Allah, ya Allah, ni orang main tepuk belakang kita. Tapi saya tahu sijil itu sijil orang, saya raba je buah nama saya. Apa nikmat saya rasa? Orang nampaklah saya duk renyeh, tapi nikmat ke tu? Saya tak boleh rasa nikmat. Bukan saya berusaha. Macam anak-anak kita kan, kita berusaha, sekarang kita dah kaya. Kita dah kaya raya dah. Dalam rumah saya kita simpan 52 juta. Kaya raya kita. Habis anak kita mai dengan duit banyak lagu tu. Apa dia rasa? Apa dia tahu makna dunia? Apa dia tahu makna hidup? Kita tak tahu apa. Kita ceritalah berniaga ni begini, cerita, dia tak tahu apa ikhwan. Tapi kita yang melalui benda tu, RM1 kita dapat, RM2 kita dapat. Pasal tu orang makan rasuah ni tak rasa nikmat, duit dia habis. Tapi orang yang berniaga tepi-tepi jalan, pas sembur buat, jual roti mengali, mamak-mamak dulu, anak-anak sekarang jadi doktor. Ayat mata dia turun. Dia rasa Tuhan memberi pada dia. Tapi orang makan rasuah, dia tak rasa Tuhan bagi kat dia. Wahai jumlah dia lebih besar daripada jumlah orangnya. Tepi jalan. Allah nak mukmin rasa nikmat ni. Allah kata nasrum minallah. Tangan kamu kena berdarah, tangan kamu kena luka, supaya kamu rasa nikmat bantuan Tuhan yang tidak akan dirasa oleh munafik dan orang-orang tidak ada iman. Allah kata wa fatuhun qarib, kemenangannya sudah hampir. Saya tak tahu lah ikhwan, kita tunggu punya lama kan, bukan kata perang, kita tunggu nak ambil ubat di hospital. Dia kata doktor mai dah, lega. Kita tunggu, kita tanya doktor mana, dia kata doktor tak mai lagi. Kita dah tengok jam, doktor ni pukul berapa dia nak mai. Kita ingat doktor mai 9.30, 7 suku kita tunggu dah. Dia kata doktor mai 10.45. Allah, mulut dia kata subhanallah, hati dia kata kamjat. Tiba-tiba kita tunggu doktor mai. Rasa nikmat ke mana? Ya, Allah nak bagi mukmin rasa nasrum minallah wa fatuhun qarib, rasa dekat dengan bantuan Tuhan. Rasa dekat dengan bantuan Tuhan. Tuhan dah buka dah jalan, kita nak menang. Dan Allah kata wa basyiril mu'minin, beritahulah kepada orang mukmin berita yang sangat menggembirakan dunia dan akhirat, kerana mereka berjihad. Pasal tu ikhwan, dalam jihad ni ada apa? Dia bukan hal bertetak berperang saja ikhwan, tetapi hal dia apa dia? Allah menggunakan kedrat hamba dia yang mukmin untuk menegakkan agama dia. Yang inilah satu nikmat. Maka Nabi kata jihad fi sabilillah. Lepas tu sahabat tanya apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata hajjun mabrur. Nabi kata haji yang mabrur. Dalam riwayat lain Nabi kata apa dia? Nabi kata haji mabrur ni adalah jihad bagi wanita yang tidak menumpahkan darah, dapatkan haji yang mabrur. Wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birru walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik pada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad pada jalan Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Nawawi ambil hadis ni untuk menjadi sokongan tajuk dia, iaitu ada perkataan semua amal-amal yang baik adalah jihad. Tapi dalam hadis ni ikhwan, Nabi letak jihad nombor 3.
Nabi letak jihad nombor 3. Jadi ada dua perkara yang kita kena tahu. Satu hablum minallah, lagi satu hablum minan nas. Ini dalam surah Ali Imran. Hubungan kita dengan Tuhan, jihad jatuh nombor 2. Setelah kita beriman elok pada Tuhan, maka tidak ada amal paling baik kita buat setelah sempurna iman melainkan berjihad. Itu kita harakat dengan Tuhan. Tetapi harakat kita dengan manusia, sebelum kita berjihad, orang yang dekat dengan kita ni kita kena selesaikan, supaya ketika kita keluar berjihad, mereka tak rasa kita inayah mereka. Antum boleh bayang Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah macam tu kan? Ada kad kredit, Mastercard. Hajar tanya supaya Allahu amaraka bihaza. Dia kata, abang, Allahkah yang suruh buat lagu ni? Adakah Allah dengan istifham? Allahu amaraka bihaza. Adakah Tuhan suruh buat? Ibrahim kata, betul, Tuhan suruh buat. Dia tak tanya apa. Cukup DP. Nak dapat tu macam mana? Kena Ibrahim selesai banyak benda. Banyak benda Ibrahim selesai. Ibrahim tak menginaya keluarga dia. Ibrahim didik keluarga dia sampai keluarga dia percaya yang dia buat itu benar daripada Tuhan. Ini hubungan kita dengan manusia. Pasal tu ada sahabat Nabi jihad, Nabi tanya dekat dia kan, mak hang macam mana? Mak hang macam mana? Nabi tanya. Dia kata ada. Macam mana Nabi kata? Dia dah tua dah. Nabi kata khidmat dengan mak bapak hang, itu jihad untuk hang. Pasal apa Nabi tak kata tinggal dan pergi? Kerana ini ada hubungan. Supaya ketika kita keluar pergi menegakkan Islam, kita tak kena fitnah dan kita diterima. Maka ini dalam hadis ni Nabi sebut apa? Jaga solat elok-elok, buat baik pada mak bapak. Lepas tu baru Nabi sebut jihad sabilillah. Berbeza dengan orang tak ada tanggungan, mak bapak pun dah tak ada, kahwin pun tak lagi, silakanlah. Duk nombor 2 lah jihad tu pada dia. Tapi bagi orang yang dah ada benda ni, bukan meminta keizinan, tapi mereka tahu apa dia buat, supaya mereka tak kutuk dia. Kata anak pergi mana? Tak tahu lah, nak pergi Mampus. Tak mana? Mampus dia berkata. Duduk sini elok-elok, dia tak mau. Dia duduk buat gila pula. Supaya tak keluar ayat tu. Kita di jalan Tuhan, tapi orang dekat dengan kita duk tuduh kita buat benda tak betul. Nabi tak mau. Maka masuk syurga lah manusia dengan mak bapak dia. Mak bapak boleh jadi pembuka pintu syurga. Berilah mak bapak tahu tentang kalau ini tajuk kita baca bab jihad, mereka kena tahu jihad menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Wa an Abi Zarr radhiyallahu anhu qala, kata dengan mak bapak ni, saya teringat satu benda sajalah saya nak kata, ikhwan. Kalau terasa tu saya minta maaf lah. Memang nak kata pun nak bagi rasa. Kalau kita kata orang tak rasa, tak katalah nama dia. Sorry to say, perempuan, kalau kita ada anak perempuan segak-segak, cantik-cantik, janganlah bubur gambar anak-anak kita dalam Facebook. Mereka ni perempuan. Kenapa? Mazhab Syafi'i, apabila orang mula tengok wajah dia, orang kata amboi segak sungguh budak ni, hukum pakai purdah wajib kat dia. Jangan buat zalim kat anak kita. Foto ni benda mati, lain bab lah. Ni hak gambar hidup ni. Ambil pakai kamera. Kakak cakap sikit kak. Cakap, suruh kakak dia cakap, anak-anak dia cakap. Budak baru nak besar, comel lah. Cakap, lepas tu kita cakap di belakang handphone tu, cuba teka umur anak saya berapa? 1 16, B 17, C 18. Berapa umur anak saya? Dia kata semua salah. Umur anak saya bukan 18, tapi umur anak saya 32, kerana dia rajin makan buah aja. Tu cantik kulit dia. Ni saya nak bagi tahu mak opak kerek ni. Bila hampir tayang macam tu muka anak hang, sorry saya kata pada orang lelaki-lelaki, saya juga lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki, dia tengok satu perempuan segak, dia tengok lalu depan mata dia. Dia tengok
Dia kata apa? Ya Allah, segaknya. Baginya ingat Allah macam Al-Fadil. Kita kata, ya Allah, segaknya perempuan ni. Okey, habis dekat tu. Tapi, kalau kita tengok perempuan tu segak, di luar pengetahuan perempuan tu, kita mula ambil gambar pada jauh. Saya tanya ke orang lelaki-lelaki, ini apa? Ini apa? Apa yang awak nak tengok sebenarnya? Awak nak tengok kecantikan dia kah? Ataupun ada benda lain dalam kepala awak? Kita hari-hari berjumpa dengan orang perempuan. Kita akui dia cantik. Kita akui apa Tuhan bagi pada dia. Dan dia muslimah. Dia beriman pada Tuhan. Dia tutup aurat dia. Kenapa kita nak telanjangkan dia dalam pemikiran kita? Apa hak kita buat demikian? Kita bubuh satu gambar perempuan. Kadang ni kerja perempuan sama perempuan ni. Dia kata, cantiklah kawan saya ni. Dia cantik. Dia bagi lelaki dia tengok gambar hidup. Dia kata, abang ni kawan baru masuk kerja ni, cuba abang teka umur dia berapa. Abang ni kan zuhud. Abang pun, pasal abang ni lepas umpan. Dia lepas umpan. Dia tak tahu umur. Dia sajalah teka. Sebenarnya dia teka tu umpan. Dia kata, abang rasa dia ni macam 22. Bini dia gelak. Bini dia bengong. Kuki gelak. Dan abang teka lagi, tak betul. Kalau bukan 22, abang ingat habis tinggi pun dia awal 31. Dah gelak kuki gelak lagi. Habis betul-betul umur dia berapa? Umur dia sebenarnya 43. Abang lepas jalan, dia kata, "Lo nampak macam 23 lah. Umur 43." Abang. Dia cantik lah abang. Abang mai abang tengok lagi sekali. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang meruntuhkan maruah wanita itu. Kenapa kita nak buat lagu tu? Kenapa nak buat lagu tu? Agama suruh kita defend wanita. Kalau kita tengok perempuan tu, kita tanya, kita kata, saya nak tanya kau ni umur berapa? Kalau dia tak sensitif, tak apalah kan. Dia kata, kau umur berapa kau? Kata, kau 43. Oh, kau nak tanya sikit, kau makan jamu cak apa? Kau tak makan jamu. Kau puasa Isnin dengan Khamis. Macam kena kasut tak muka pedebang. Kau puasa Isnin dengan Khamis. Lepas tu lagi kau ambil air semayang. Lagi tu kau makan habatus sauda, kau makan madu. Oh ya Allah, kau makin mahal madu tu lagi bagus lah kan. Kau makan madu. Oh ya Allah, kau patut kau nampak segak. Lain-lain kau tak ada sampingan. Tak ada. Kau tak ada. Lepas tu kau makan ulam-ulam. Lepas tu kau tak makan ni semua ni macam apa duk makan gula lebih. Kita dengan dia tak ada gambar apa kita ambil. Kita ambil pengalaman dengan dia. Itu tidak salah. Kita berkongsi pengalaman. Itu nama dia mujamalah. Hidup ni ada kemanisan dia. Tapi kau tolong kau cakap ni semua, saya nak ambil gambar kau, saya nak tanya kat bini saya, betul-betul umur kau berapa? Awak telah masuk dalam permainan. Awak menjatuhkan maruah orang. Tapi di atas nama Islamik. Awak jatuhkan. Awak perdagangkan orang. Awak tak ada akhlak. Jangan tunjuk. Pasal tu dalam pelajaran kita bab aurat, ada ulama buka satu bab apa? Boleh ke tidak wanita kafir melihat aurat wanita Islam? Kenapa? Sebab ulama kata takut dia tak jujur dengan apa dia lihat. Dia ada lelaki di rumah, dia balik, dia kafir, dia tengok aurat wanita Islam, dia balik, dia pergi cerita kat lelaki dia. Oh, dia kata, you tahu tak perempuan tu rambut dia pendek sebenarnya, dia rebonding lah. So lelaki ni, kelebihan orang lelaki-lelaki ni, dia dengar satu, dia boleh selam ke dunia lain. Dia boleh bayang perempuan tu depan dia, tapi dia sengap, dia tak ada apa. Mulut dia isi repah, tapi kepala otak terbang dah. Naik ke sampai Pluto, Marikh, dah naik dah. Sama kita, muslimat sama muslimat, duduk ambil ayat semayang, buka tudung. Jangan pergi cerita pada lelaki kita. Tak boleh, itu aurat orang. Awak buat kerja berdosa. Lain kali cerita kat lelaki, semua cerita kat lelaki dia tengok perempuan tu, apa lelaki dia nampak? Lelaki dia tahu pendek mana rambut, rebonding ke apa ke, semua lelaki dia tahu. Itu kelebihan orang lelaki-lelaki. Kenapa kita nak buat lagu tu?
Jangan buat macam tu. Nak bertanya. Kita boleh berhubung lelaki dan perempuan, bertanya dengan penuh adab. Tapi kenapa nak pergi ambil gambar orang, nak tayang, lepas tu nak tanya umur dia berapa? Cuba teka. Siapa teka betul, dapat Van Houten. Orang pakat teka bertubi-tubi, teka tak betul, umur dia 43. Terkejut. Bila kata 43, kita repeat tengok lagi. Nazratul ula laka wa thani alaika, kata Ali bin Abi Talib. Pandangan yang pertama untuk kamu Tuhan bagi, tapi kamu repeat kali kedua dengan niatnya lain, beban dosa kamu tanggung. Sudahlah, dosa lelaki kita ni pun lah tak tobat lagi. Ini satu moral. Jangan ingat yang pedagang wanita tu, kita beli kereta BMW kan, beli kereta tapi perempuan duduk atas itu. Iklan kereta tapi duduk atas, duduk menerak macam kora-kora tu perempuan. Apa hubungan? Ambil tu BMW kan, tapi dia letak perempuan. Kita pun nak pergi tengok, kita nak tengok, kita orang jantan nak pergi tengok kereta jarak dekat. Ini nak buat macam mana, dah ada kora tu, tengok sekali ya. Kita kata apa? Tidak bermoral memperdagangkan wanita. Tetapi jangan juga memperdagangkan wanita di atas nama Islamik. Tak boleh. Awak nak jual produk Islam, awak kelumbungkan wanita tu, tapi awak bubuh bulu mata dia tebal macam tu Arab, lepas tu awak pampang gambar dia. Apa ini? Awak nak jual apa sebenarnya? Awak nak jual produk ke? Ataupun awak nak mengislamikan perdagangan wanita? Tapi awak based on dia pakai aurat. Benda ni tak ada dalam akhlak Islam. Orang lain nak buat, orang lain punya pasal. Maka saya pesan, jangan buat demikian. Jangan buat demikian. Jangan duk suruh anak kita make up ambil gambar buat Facebook. Orang pakat duduk tengok, ya Allah comelnya. Anak kita, anak jantan kita pelanduk besar, dia duduk tengok gambar-gambar macam ni semua. Kita hak tu abang kau rumah ke tepi kubur kata mai ni, tak apalah anak kita. Dia pelanduk besar. Hak jantan duk tengok yang perempuan, dia sengap tak kata apa, tapi dia diusah. Dia pun perangai bapak dia juga, usah ujung mata. Awak tahu tak, dari segi pendidikan kejiwaan, awak bagi tersentot kejiwaan dia nak jadi bersih. Jangan buat lagu tu ke anak-anak kita. Kita dera pembesaran jiwa dia. Jangan begitu. Tazkiyatun nufus dia terbantut. Jangan buat demikian. Anak kita boleh tengok, anak perempuan orang pergi tengok, tapi bukan duk simpan gambar-gambar ni semua. Jangan buat demikian ikhwan. Ada hak dia, ada batas dia. Jangan simpan gambar dalam album, nak tengok. Dan untuk apa nak tunjuk gambar-gambar album kita simpan dekat orang? Untuk apa? For what? You nak bangga apa? Apa yang awak nak cerita pada orang? Saya nak abang anak saya segak. Alhamdulillah lah anak awak segak. Syukurlah banyak-banyak ke Tuhan. Carilah menantu yang setaraf dengan dia, sesuai sekufu dengan dia. Sudahlah, cukuplah dekat tu. Orang perempuan nak masuk Minang, takkan sampai 20 mata orang perempuan nak pergi tengok budak tu. Mak ngah tengok saya. Mak ngah kata aku ada cataract ni. Panggil Mak Njang pula. Mak Njang pasal mai hari ni, Mak Njang pula tengok. So Mak Njang pula tengok. Tak kira suruh Mak Tih tengok. Saya suruh orang tu tengok, orang ni tengok. Betul-betul apa nak tengok ni? Nak tengok apa? Panggil anak kita mai tengok lah. Yang nak menikah dia. Yang nak buat rumah tangga dia. Nak sarah budak tu dia. Nak hidup semati dia. Yang mak ngah termengah-mengah ni semua tak payah. Panggil dia tengok. Abang, ni bakal yang kami cadang. Abang tengoklah macam mana. Abang nak tengok lagu tu ke? Abang nak tengok macam tu ke? Abang tengok. Kita pun suruhlah budak tu buat ayak lah. Umpanlah budak tu buat ayak pakai. Amailah buat ayak. Buatlah pisang cheese ke apa Pak Mek meletak pisang. Tapi jangan suruh anak kita berhias. Macam mana dia pakai di rumah, macam tu pakaian dia. Tidur di rumah ramai, dia tutup aurat macam mana? Macam tu lah. Ini hampir pakai elok-elok sikit. Pakai baju raya tu sudah. Ni, rambut pergi buat sikit ni, orang nak main tengok hang. Apa ini? Orang nak tengok apa? Kenapa kita perdagang anak kita macam tu dan kita tak sedar? Tak boleh macam tu ikhwan. Jangan buat kerja lagu tu. Kita orang mengaji ni.
Kita orang belajar agama ni, jangan buat begitu. Kalau ada majlis macam tu depan mata kita, imam kita tegur ataupun imam kita tinggalkan. Belah pada majlis tu. Pesan kat dia, kak, tak payah lagu ni semua. Kalau betul-betul laki-laki ni jodoh dia, dan kalau betul laki-laki ni ikhlas mencintai anak kak, sayang, insya-Allah tak ada hidung pun, hidung tersumbat sebelah duk menapai huak pun, dia buat juga jadi bini dia. Kak jangan bimbang. Nak kena tengok, nak kena pakai lipstick, nak kena pakai labu ci, labu kundok, pakai ayak, pakai katak semua buah atas kepala. Tengok. Sekali mak ngah pula tengok, mak ngah kata tebal sangat make up, tak jadi cancel. Pergi tengok pula anak orang lain. Apa ni? Show ke ni? Ni program apa ni? Mencari wanita Melayu terakhir ke? Hati-hati kawan. Hati-hati. Tapi apa yang saya kata ni based on my opinion only. Based on kata-kata dah lah, tapi based on my opinion only. Jangan buat lagu tu ikhwan. Jangan buat. Tak salah kita tegur satu perempuan, kita kawan, kita bersembang, ada batas dia. Takkanlah saat kita ni mengaji jumpa satu muslimat pakai tudung semua comel, cantik, elok, kita tahu dia beriman pada Allah, tiba-tiba dia susah depan mata kita, kita kata tak lepi, aku bukan mahram hang. Come on baby, tak masuk akal. Common sense kita tak ada. Dia mukmin, mesti kita jaga dia walaupun kita tak kenal dia. Dia jalan satu lorong, kita tahu lorong tu lorong yang ada isu-isu jadi kena ragut ke, kita tengok pakaian dia tu, kita akan cuba beri perlindungan pada dia. Itu jiwa mukmin. Tapi tak boleh, jangan awak bepi kat dia, dia bukan mahram awak, dia nak jatuh parik ke, dia jatuh lemah dalam parik pun awak tak boleh panggil bomba lah, mengkat tu bukan kerja awak. Ini bukan mukmin. Mukmin hidup berkasih sayang, tetapi kasih sayang itu bukan memperdagangkan maruah orang, bukan memperdagangkan maruah orang. So hati-hatilah ikhwan bab ni. Tumpang teringat saya katalah, daripada Abi Zar, kata dia Nabi SAW bersabda, wahai Rasulullah, amal-amal perbuatan apa sahajakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah, berjihad pada jalan Allah. Nabi ulang lagi sekali dalam hadis Abi Dzar, perkara yang paling besar adalah iman pada Allah. Dalam hadis ini tak sebut kepada Rasulnya. Kenapa? Kerana hadis datang kemudian. Maka sahabat dah tahu dah beriman pada Allah itu dan Rasulnya. Maka masuk bahagian kedua, Nabi sebut satu saja. Macam Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tak sebut pun la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kerana itu telah dimaklumi, tak payah diulang sebut. Daripada Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berjuang pada jalan Allah, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini maksud dia apa ikhwan? Pertempuran antara Muslim dan kafir. Pertempuran. Nabi kata, kau bertempur waktu pagi, kau berjuang pada waktu petang, ketahuilah saat itu, ketika itu Islam memerlukan ruh dan jasad kita mempertahankan dia. Kita lari, kita pergi buat benda lain, pergi buat ibadat lain, pergi berzikir, baca Quran. Nabi kata, ketahuilah pada masa itu tidak ada ibadat lebih baik dalam dunia melainkan tumpu berjihad siang dan sampai petang di sisi Allah. Inilah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taulah ikhwan, tak ada bandingan lah dunia dengan akhirat. Hanya tempat. Orang Arab ni dia ada macam kita panggil cemeti tu kan, macam ekor pari tu, dan dia nanti buat tempat nak gantung ekor pari dia. Nabi kata apa? Tempatnya hampa duk pergi gantung sauku hampa punya tu, di dalam syurga tempat gantung tu daripada emas. Nabi kata tempat gantung tu Nabi kata daripada emas, lantai-lantai syurga daripada emas. Antum bayanglah dunia ni duduk tak mana ikhwan. Dalam dunia ni emas duduk tak mana. Berlambau orang yang tunjuk dalam YouTube tu kan, yang dia pergi rompak kedai runcit tu, ada tengok yang Melayu main banting. Itu banting ke?
Aduh, untuk takut tengok ni ustaz kita kan. Ustaz yang mana yang kena tetap meninggal? Tadi dia sembang tadi. Ustaz Zakaria. Zakaria Ghazali. Kena tetap mati baru masuk rumah dah tetap. Ustaz sunnah. Abang Ustaz Ghazali Tahir, Ustaz Yahya Tahir. Kalau saya pergi ke Pahang, lalu saya jumpa mereka. Ini semua di antara penyumbang tertegaknya sunnah di Pahang. Jasa mereka besar. Tak selamat, tak aman. Dunia ini tidak aman. Maka lebih baik daripada dunia dan seisinya, pertahankan agama Tuhan. Di saat itu diperlukan jasa kita. Bertempur dengan kafirin yang memusuhi agama Tuhan. Dan kita diminta bertempur macam sahabat dengan Nabi. Maka Nabi kata, taulah pada saat itu, Nabi kata, itulah khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah, ikhwan. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abi Sa'id Al-Khudri, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nasi afdal, qala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah, qala thumma man, qala thumma mu'minun fi syi'bin min asy-syi'abi ya'budullaha wa yad'u an-nas min syarrihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah riwayatkan satu hadis yang paling pendek. Hadis itu hadis hasan. Paling pendek hadis dia riwayat. La darara wa la dirara. Pendek. Tak tahu kalau kita nampak panjang, tak tahu lah. Itu hadis paling pendek. La darara wa la dirara. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Mudah je Nabi habaq. Islam punya pantang larang dah. La darara, tidak boleh buat mudarat, wala dirara, tidak boleh mengundang mudarat. Habis. Tapi daripada asas yang pendek ni, kata Syekh Ahmad Zarqa, Syekh Ahmad Zarqa kata apa? Hadis yang pendek ini mewakili kaedah separuh daripada agama Islam ni. Kaedah dah dibuat pada hadis ni. Mudarat, kena hindar diri daripada mudarat. Tak boleh buat mudarat, jangan plan buat mudarat, lari daripada mudarat. Kalau kita berada dalam keadaan kena buat keputusan dan semua keputusan kita mudarat, Nabi kata pilihlah mudarat yang paling kecil, tinggallah mudarat yang paling besar. Dan kalau kita menjadi punca kepada mudarat, kita mesti berusaha hilangkan mudarat. Daripada tajuk yang besar sampai tajuk yang kecil, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ada mudarat orang buat, kita kena usahakan hilang mudarat tu. Kalau dia mudarat, kan kita perumahan kan, duduk-duduk ni apa yang tutup lubang kan, depan nanti suruh depan suruh kan parit kan, besi tu depan nanti pelari. Jadi depan nanti bubuh lah pokok tanam situ ke, nak habak kata ada tu. Kita tengok-tengok dah hilang dah tudung jalan tu. Kita konalah kereta kita tak masuk tayar dalam tu. Kita kata pandai-pandai orang belakang. Kalau ada dekat track dia jahanam. Tak boleh. Kita kata bukan kita yang curi. Tak boleh. Bila kita tengok mudarat, kita kena tutup mudarat tu. Hadis ni la darara wa la dirara. Mudarat tu bukan main daripada kita, daripada orang lain, tapi kita dah nampak mesti buat sesuatu. Ambil lah pokok ke apa ke, tutup, at least orang tahu tu mudarat, orang tak terjun masuk. Kalau kita buat tak tahu, kita langgar hadis ni. Ataupun mudarat tu daripada kita, mudaratnya kecil-kecil ni, mudarat kecil-kecil. Kita basuh kereta depan rumah kita, nak pergi ke awal sini segan. Bila kita basuh tu, ayak kereta kita tu pergi atas jalan. Pergi atas jalan. Orang duduk lalu dengan motor. Sampai motor tu kena angkat dua-dua kaki. Kangkang naik atas. Takut ayak merecit. Kerana mudarat tu mai daripada kita dan orang mula dapat mudarat, kita mesti tak boleh biar ayak tu duduk di situ. Usahakan sampai hilang. Kerana mudarat tu daripada kita. Kita kata ayak mudarat apa? Habis dia tu kangkang tadi pasal apa?
Pasal apa dia tu angkat motor, naik motor, angkat kaki dia dua belah, pasal apa? Pasal mudarat nah. Dia kata, oh Allah, dia itu pun mengada-ngada. Masalah dia mengada-ngada, dia punya pasal. Masalah hang jadi punca. Selesaikan. Pakai motor, pakai kereta. Kita pakai kereta, orang tak boleh keluar kereta. Punya macam nak picur bungkuk kawan tu. Dia itu sampai tak boleh nak keluar. Alah, kita kata lesen JPJ bagi takkan tak boleh kot. Tak boleh. Hang tak boleh cakap macam tu. Hang dah bagi mudarat kat dia. Ada hadis melarang. Ataupun kasut, macam parking kasut. Disediakan rak-rak. Tuan Mudi pergi beli rak-rak, tak bubuh kasut atas rak. Ha? Yang tu kalau tulis bukan buatan ini, yang pelekat tandai. Rak tu ada, masih ada kosong. Salahkah pegang kasut buah terak? Mudarat dia apa? Mudarat dia, bila kita parking kasut kita di luar, orang datang kemudian dia pijak kasut kita. Bila pijak, kita keluar-keluar, kasut kita dah berlemoy, mulut tak kata apa, dalam ni kata apa? Kena kita kata mangkuk tu ada sebelah. Tak beraya dah. Kita kata tengok buah kasut pun apa ni, memang mengaji ni orang ke kambing, kita kata lagu tu. No, dah sebelah. Dia tak kata apa. Lepas tu dia kata saya tak main dah mengaji sunnah, saya kambing. Syok lah. Punca dia apa? Punca dia hadis Abi Sa'id Al-Khudri tu kita tak buat. Kita masuk tandas lincin. Begitu punya panjang dok ada kayu brus. Bismillah berus lah. Saya tak jatuh. Dia nak kena bagi satu arwah dalam situ. Baru dia nak pergi berus. Perangai punya duk ada. Hadis Abi Sa'id. Itulah hadis Abi Sa'id yang paling pendek yang ada dalam hadis 40 susunan Imam An-Nawawi. La darara wala dirar. Kalau orang tua ni, orang tua lah. Dia pergi tanda, dia buka surat dalam dia gantung, lupa apa keluar. Saya berapa kali saya dah tengok sotong duk tergantung macam ni. Kita jadi sotong tu saya tak maulah kan. Dia lupa, bukan apa lupa kan. So kita tak tahu siapa punya. Kita nak ambil nak lipat, kod dia tak mau dah sotong tu. Ataupun dia mau, kita pun tak tahu. Tapi kalau siapa masuk lepas kita nanti kena hamput, tentulah dia kena hamput. Tengok tu dia punya sotong. Hati-hatilah kan? Hati-hatilah. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Abi Sa'id Al-Khudri kata, tengok hadis ni, dia tanya kat Nabi, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Dia kata apa? Dia kata, siapakah manusia paling utama? Nabi menjawab, orang mukmin yang berjuang pada jalan Allah dengan jiwa dan harta. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi jawab, kemudian orang mukmin yang menyendiri dalam tempat yang sepi untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi manusia kerana kejahatannya. Abi Sa'id Al-Khudri kata, sahabat ni datang, dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, manusia mana yang ada banyak keutamaan? Nabi kata, mukmin yang berjuang pada jalan Allah. Tak cukup diri dia, harta benda pun dia bagi. Di sebuah peperangan zaman Nabi. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, summaman, lepas daripada orang ni ada orang lain baik, utama macam ni? Nabi kata ada. Itu satu mukmin, main satu keadaan, dia dah tak boleh hidup dengan masyarakat yang dia ada. Dia tak boleh hidup dah. Dia tak kuat dan nak tahan. Maka dia pun bawa diri dia, keluarga dia pergi satu tempat yang lain, yang korang gangguan, korang bercampur untuk beribadat daripada Allah. Nabi kata dia ni bagus. Tetapi dalam riwayat lain, Nabi kata dia ni tidak sebagus. Siapa dia? Satu mukmin yang sabar menerima karenah manusia. Ada dua mukmin. Itu muka surah 43 tadi tu. Kalau antum tengok 143 tu, itulah ayat Quran yang Allah firmankan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim.
Allah kata tidak sama antara mukmin yang duduk tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan nyawa. Ada dua mukmin, satu mukmin berjuang, satu mukmin tak berjuang. Satu mukmin bercita-cita besar, dia tak mau ada risiko, selalu doa dia lagu tu, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan jauhkan aku daripada fitnah, Tuhan tolonglah daripada sakiti aku, Tuhan selamatkanlah aku. Doa dia semua macam tu. Dia tak kental, dia tak minta Tuhan hidayahkanlah depa, sabarkanlah aku, sabitkanlah aku ya Allah, tolonglah ya Allah, tunjukkanlah aku, ubah depa. Doa dia tak main macam tu. Dia bagus, dia tetap mukmin, tetapi dia tidak sebagus mukmin yang kental. Nabi kata ini mukmin yang dhaif. Mukmin yang qawi, kuat, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang dhaif. Tapi kalau dia tak boleh tahan satu tahap, dia bawa diri dia pergi tempat lain, hadis ni membenarkan. Kerana dia akan rosak, anak dia akan rosak, keluarga dia akan rosak, dia larilah pergi tempat lain. Beli satu tanah Felda ke, ataupun tak ada Felda buka lagi, pergi duduk tak mana, duduk Ustaz kat Bakmi, pergi Bukit Jantan ke, pergi duduk tang situ Ustaz, seorang-seorang dia. Kita kata hang lari, kita tak boleh kata dia lari. Sebab apa? Dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Ada ya kawan, ramai sebahagian daripada orang duk mengaji ni keluar daripada kampung kita, kampung perkampungan kita ni, maksudnya perkampungan orang Islam, pergi beli rumah taman yang banyak orang bukan Islam. Dia kata saya lebih tak kaplah. Kata dia, saya lebih tak kaplah. Taklah Ustaz, dengan serba mak nenek punya doa dah nak tegur tak boleh belah dah. Kita kata kat dia lari perjuangan ke? Tak, kita kata ada hadis ni, hadis Bukhari Muslim. Tetapi kalau ada satu mukmin lagi, dia kata saya nak duduk juga sini, ni rumah saya, pasal apa saya nak pindah? Dia pakai hak antara mana sangat. Saya mengadulah kat Tuhan. Dia pun cakap saya lawan balik. Dia kata kat dia terjai. Dia ni lagu tu. Jenis orang putih panggil apa? Outspoken. Dia ni pun outspoken. Dia pun cakap hampa, dia pun cakap hampa. Dia kata hampa ni duk bawa ajaran apa? Dia kata hampa pula ajaran apa? Lagu tu. Dia tu pun diam. Itu pun dia lepas terjai kat dia tu. Dia tu semai, dia bagi penampak tu. Jatuh rikat-rikat kawan tu. Hamba ni semai aku. Dia ni lebih baik daripada yang pergi pindah rumah lain. Tapi yang pindah tu tak salah, sebab dia tak tahan lah. Dia tak salah. Abang Ali kan pergi kat Kasim, Abang Ali kata pun tak kena, tak kata pun tak kena. Abang Ali perambat Kasim ke? Tak perambat. Selagi tak ada orang sewa, Kasim duduklah. Tapi lah ni, ambillah set sepuh ni. Ambillah set sepuh tu. Tak ada apa dah nak bagi. Macam tu. Abang Ali tak dikira hambat dia, sebab Abang Ali pun nak hidup. Abang Ali pun nak kena makan. Abang Ali pun masa tu berim tak ada lagi. Abang Ali duk makan duit sewa je. Besar juga jasa Abang Ali. Jadi hadis ni bagi tahu apa pada kita ikhwan? Ikhwan, daripada rentak hadis-hadis ni kita baca, antu tengok semua sahabat datang kepada Nabi, tanya dekat Nabi apa amalan paling baik, apa amalan paling baik, apa amalan paling baik. Dia pun mesti nak dengar daripada mulut Nabi. Yang inilah satu jihad yang besar ikhwan. Jihad mula-mula kita belajar apa kata Ibn Qayyim, jihad lawan hawa nafsu. Untuk nombor satu, apa dia? Kita lawan keinginan diri kita yang membangkang perintah Tuhan dan Rasul. Kita lawan, kita berpaling daripada dia, kita bina kekuatan kita untuk mentaati Allah dan Rasul. Dan dia satu pertempuran. Jihad menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jihad melawan kezaliman dan kemungkaran. Ini semua jihad ikhwan, jihad. Sampailah peringkat kita belajar ni satu bahagian daripada jihad. Maka pasal itu kita nak kena dengar daripada Allah dan Rasul, daripada Allah dan Rasul, daripada Allah dan Rasul. Antum sahabat Nabi yang kita duk baca tu selalu, sahabat Nabi datang kepada Nabi. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam hadis Imam Muslim. Kita dah khatam dah umur 40 kitab tu kan, bab hub, cinta pada Nabi. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia datang kat Nabi. Dia antara benda dia suka buat apa kat Nabi, bila Nabi nak ambil wudu, dia sediakan air.
dan beberapa hajat Nabi yang lain dia sediakan. Nabi tengok dia ni bertekun. Satu hari Nabi kata kat dia, Nabi kata Rabi'ah, dia kata faqala li, dia kata Nabi kata kat aku, Nabi kata sal Nabi kata. Nabi kata Rabi'ah, hang tak ada benda ke teringin nak minta kat aku? Kok hang ada apa-apa aku nak minta, cuba hang minta tengok. Kok lah aku boleh bagi. Kalau benda hang minta tu aku boleh bagi. Kan nak makan kebab ke, lama dah, kau nak pergi Jamal ke, yang tu mustahil lah. Lama dah ni duk mengaji tak pi ni, saya apa. Jamal pun duk tanya, awak Al-Fatih tak mai? Jamal pun tanya kan, nak jadi pasal tu. Kan? Dulu timbang 86, mula timbang 88. Jamal punya pukulan naik, bukan turun bakmit, naik. Nabi kata minta lah sikit kat aku, minta sikit. Apa nak minta? Minta sikit. Dia tengok muka Nabi lama, dia tengok muka Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni dia kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada apa nak minta. Melainkan dia kata satu je, kalau Rasulullah nak suruh saya minta, satu je saya nak minta. As'aluka murafaqatuka fil jannah. Saya nak jadi orang duduk sebelah Rasulullah dalam syurga. Dan saya tak mau. Dahsyat dia boleh minta. Saya minta satu je Rasulullah. Saya tak mau apa. Tak payah bagi kat saya, bagi jubah ke, bagi kurma ke, bagi makan ke, belanja tak apa. Saya mau satu je. Saya nak minta as'aluka, saya nak minta kepada Rasulullah. Maksud dia apa? Saya minta, dan Rasulullah adalah kekasih Allah, saya minta supaya kalau Rasulullah berdoa pada Allah, mintalah pada Allah saya jadi orang yang dekat dengan Rasulullah dalam syurga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa Nabi kata kat dia? Nabi kata, ya Rabi'ah, a'inni. Nabi kata, niat kamu sangat baik Rabi'ah, tolong aku supaya permintaan kamu itu Allah kabul. Perbanyak, tolong aku. Hang punya permintaan tu Rabi'ah sangat tepat sekali. Aku pun nak duduk dengan hang dalam syurga. Maka hang tolong aku, a'inni, hang tolong aku ala nafsika, supaya hajat hang tu terjadi, dan aku pun nak yang tu. Dia kata, apa saya kena tolong Rasulullah? Nabi kata, kathratus sujud, bi kathratis sujud, perbanyakkan sembahyang malam, perbanyakkan sujud pada Allah. Nescaya daripada saat ini, kalau itulah hajat hang perbanyakkan sembahyang sunat, hang akan duduk sebelah aku dalam syurga. Dahsyat tu. Allah dan Rasul menyaksikan mereka ni tak nak cakap lah ikhwan, nak cakap apa? Kalau Bilal, kita dah jumpa dah dalam bab wuduk kan, Riyadhus Salihin ni, dah lepas dah bab wuduk tu, tapak kaki dia. Yang ni pula Nabi kata, kau akan jadi peneman aku. Anda tahu masalah sebahagian besar umat Muhammad ni apa dia? Dia tak nampak manhaj ni. Dia tak nampak orang yang Nabi confirm. Saya ikhwan, sahabat kata saya, ustaz alhamdulillah lah, ustaz apa tengok macam ahli syurga. Alhamdulillah lah. Kalau sahabat kata, memang sahabat tak kata, saya saja kata kan, tengok ustaz apa ahli syurga tu main kuliah lambat-lambat, ahli syurga. Okey lah, saya pun kata amin lah. Soalan dia, ada tak di kalangan para sahabat semua yang dengar sahabat kata saya lagu tu, boleh buat endorsement saya memang ahli syurga? Ada tak? Tirmizi, tuan punya Sunan Tirmizi. Tak boleh. Anda semua siapa nak buat? Maknanya saya boleh kata perkataan sahabat kepada saya tu, mudah-mudahan la'alla, mudah-mudahan doa lah. InsyaAllah Tirmizi pun tengok baju hijau, butang pun skema sampai atas. Alhamdulillah, ni ahli syurga ni, habis tak ada Jannatul Ma'wa ni.
Baik, siapa boleh buat endorsement atas cakapan saya tu? Tak Pakcik Bari berani buat? Atau ada siapa-siapa dengar saya kata Tirmizi insya-Allah lah entah ni ahli syurga. Oh ya Allah, ahli syurga. Gila. Tapi ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami minta nak duduk dengan Nabi dalam syurga, endorsement daripada langit turun, dia akan duduk dengan Nabi dalam syurga. Itu macam mana nak buka mata hati kita nampak benda ni? Orang pergi bertapa, dia tak tahu lah apa gunung dia pergi, gunung ledang, gunung berapi pun pergi bertapa. Apa dia cari? Dia nak cari syurga. Apa dia cari? Dia kata, aku bukan cari emas dan permata, aku cari di mana dia Asy-Syafi'i dan Al-Ghazali. Lah tak cari dah. Dulu. Apa dia cari? Yang orang pakai pelik-pelik ni sampai bergulung biji tasbih di tangan. Gulung. Sampai orang tanya, awak patah ke? Tak, bukan patah, ni kayu kokor. Pakai cincin sampai tak tahu pakai cincin ke apa tu. Penuh, naklah gondu-gondu tu, dia menalah gondu cincin. Pakai kepiah simpan janggut, pakai cincin teratak. Apa dia nak abang? Balik ni tasbih gantung di leher. Serban besar satu punya dok dah cakup atas kepala satu, buah atas bau satu. Pramugari nak masuk tu kan, last punya pintu nak masuk, dia tu minta IC dengan tu. Susah nak cari, buka kau ni. Kita duduk belakang dia, ya Allah, macam kita duduk lah elok, dia duduk lemah. Dengan tongkat dia pegang sepasal. Serban dia pakai satu. Bukan saya kritik serban dia, tapi nak abang, dia pakai serban satu, dia pergi kelumbung satu lagi ke atas, dia selepang dekat bau satu lagi. Tasbih lagu ni, botang sini, lepas tu pegang satu tongkat. Saya duduk tengok, umur macam sama. Siapa dia pakai tongkat? Dia ni Parkinson ke? Kita duduk beratok belakang dia. Dengan buku apa dia pegang pun tak tahu. Sampai last punya nak naik atas tangga kapal tu, dia minta IC dengan tu. Semua duk tengok dia lah. Dah betul-betul nak pergi mana ni? Nak masuk syurga lah. Ya, ahli syurga. Bukan tok guru bagi endorsement, bukan tok wali bagi endorsement. Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bukan kata masuk syurga, akan duduk sebelah Nabi, jadi peneman Nabi dalam syurga. Betul-betul lah mana hati ni kita kena ubah, ikhwan. Kita tak boleh nampak orang yang agama sahkan dia ahli syurga. Kita duk nampak tak ada siapa boleh endorsement. Kita semua berhajat masuk syurga, ya kan? Kita nak masuk syurga lah. Tapi kita masuk syurga, kita berlomba-lomba lah buat ibadat. Falyamal amalan salihah. Kita pasti kalau buat amal salih, dalam amal salih tu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jagalah amal salih kita, jangan ada sekutu Tuhan. Berlomba-lomba lah. Tapi saya berlomba masuk syurga, Abang Man nak masuk syurga. Saya kata kat Abang Man tak boleh potong saya tau. Saya dah ada satu, saya dah tempah siap dah. Macam Indonesia tu kan dia jual tiket syurga 600. Betul tak long? 600. Last sekali kena cukup, ahli syurga kena tangkap. Dia bertanya kat dia, ni duit banyak, main ke mana? Dia kata, saya jual tiket syurga. Dia jual tiket syurga. Dia nak jadi merepek lah, ikhwan. Pasal tu tak sah lah, ikhwan. Tak sah tertarik dengan siapa-siapa. Ni kita duk baca hadis ni, Abi Sa'id Al-Khudri duk tanya kat Nabi, amal baik macam mana? Nabi kata, mukmin yang berjihad dengan diri dia dan harta dia fi sabilillah. Dan mukmin yang baik siapa dia lepas tu? Mukmin yang terpaksa bawa diri tempat lain kerana nak menjaga iman dia kepada Allah. Dia tak boleh tenteram dah. Dia bukan tak mau campur, dia tak mampu dah nak campur. Dia bawa diri dia ke tempat lain. Nabi kata akan ada mukmin lagu tu, namun dia baik, Nabi kata. Tetapi mukmin yang tahan lasak di tengah-tengah masyarakat, dia jauh lebih baik. Jadi ikhwan, hadis-hadis ni semua An-Nawawi nak sokong tajuk dia, kata jihad sabilillah itu kena ada. Dan semangat dia tak boleh kita matikan.
Dan ingatlah kita baca tadi perkataan Imam Ibn Qayyim, semua ibadat ahli bumi ini akan dikongsi dengan orang yang berjihad sabilillah. Termasuk kita ni boleh mengaji, ya Baman. Kita ada mengaji. Jarak kita dengan Madinah berapa jauh? Kita naik kapal terbang yang lari 850 km sejam. Ketinggian lebih kurang 40,000 naik ke atas kaki. Duduk lari, kadang-kadang laju sikit sampai 900 km sejam. Kapal itu punya duk pi pun 8 jam baru kita landing dekat airport Madinah. 1400 tahun silam, 1400 tahun silam sahabat itu pernah hidup di Madinah, keliling Jabal Uhud, mereka berperang, mereka bertarung habis-habisan. Selepas 1438 Hijrah yang kita sambut baru ni, kita duk mengaji Riyadhus Salihin. Dari kita sujud di atas lantai, semua pahala pergi kepada ahli Badar, semua pahala pergi kepada ahli Uhud. Pasal apa? Pasal mereka lah Islam sampai ke kita. Seluruh kebaikan orang buat baik dalam dunia akan bersekutu pahala dengan mereka. Ibadat yang kita lakukan, mereka akan dapat sama. Pasal apa? Mereka pembuka keamanan. Begitu besar pahala orang mati syahid. Jangan kita memperkecilkan jihad. Cuma semangat jihad tu kita kena dapat daripada jalan yang betul. Mai mengaji ni pun satu jihad. InsyaAllah lepas ni ikhwan, hadis ni panjang ikhwan, bermuka-muka. Bukan bermuka-muka kita tu. Maksud dia berlai-lai muka surat panjang ikhwan. Hadis pasal jihad ni panjang. Sampai muka surat 161 dia mai pula mati syahid. Dahsyat mati syahid. Nanti kita baca kita punya fiqh jenazah kan. Nabi cerita perempuan bersalin mati syahid. Ni mati ada penyakit dalam perut syahid, mati kanser syahid, mati sihir, mati macam tu, mati macam ni. Dan nak kenal orang mati husnul khatimah, su'ul khatimah, kita akan jumpa dalam buku jenazah tu. Ni pula dia akan cerita pada kita kelebihan syuhada ni macam mana. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada hadis yang ke-6. Hadis daripada Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ketemuan penjelasan tentang khasiat ayat 7 Mubin dalam Yasin. Adakah amalan ni ada asalnya dari Nabi dan apakah boleh diamalkan? Saya tak payah jawab. Wallahu a'lam. Nabi ajak baca Yasin. Nabi ajak baca Yasin dan kita akan jumpalah Mubin. Fi dhalalil mubin. Fi dhalalil mubin tu maksudnya sesat yang nyata. Nak ulang berapa kali? Fi dhalalil mubin. Inni la fi dhalalil mubin. Dia ulang, aku sesat yang nyata, aku sesat yang nyata. Takkan nak berubat dengan sesat yang nyata orang? Tak menasabah. Nak buat apa? Nak buat ayat? Baca ayat. Ni ayat. Nak baca ayat apa? Baca. Inni la fi dhalalil mubin. Inni la fi dhalalil mubin. Tahu tak dia ulang 7 kali tu apa dia? Aku dalam kesesatan yang nyata. Mbuih tu dengan perkataan tu, lepas tu nak buat apa orang? Nak bagi minum. Kalau nak bagi minum, jangan abang kata sesat yang nyata. Kalau nak bagi minum, bacalah Fatihah. Fatihah tu ayat ruqyah. Dia demam ke, dia gemuruh ke, baca Fatihah. Mbuih dalam ni macam tu punya mbuih. Imam Qurtubi buat perbahasan, boleh, tak salah. Bacalah Fatihah. Fatihah tu sahih di ayat ruqyah. Daripada bismillah sampai waladhdallin, boleh. Nah, buat ayat penawak. Terang hati ke, gemuruh ke, baca. Lepas tu nak tambah lagi, baca 3 qul sabit daripada hadis. Baca 3 qul. Nak perkuat lagi, baca ayatul kursi. Tu tebal tu hak putih tu, buku ruqyah saja. Boleh buat. Nak kuat lagi, baca Amanur Rasul, ada riwayat. Nak apa lagi? Nak ingat, saya ingat. Apa hang ingat? Hang ingat apa? Saya nak bagi penerang hati. Baca Alam Nashrah. Boleh tak Alam Nashrah tu buat ayat penerang hati? Boleh, dia Quran, dia penawak. Sebab tidak ada ayat Quran satu ayat diguna untuk penyakit ni, tak ada. Seluruhnya rahmat.
Maka pasal itu dia panggil mujarak. Dalam menggunakan ayat Quran sebagai ruqyah, dia kena ulang, nama dia mujarak. Mujarak mana ulang jadi. Itu nama dia mujarak. Tak salah pakai kan? Tapi bila kita khususkan satu ayat untuk satu penyakit, itu memerlukan dalil. Kalau kita kata seluruh ayat Quran itu sabit, Allah kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa kan? Dia syifa, bismillah pun jadi syifa. Al-Falaq jadi syifa. Kan Nabi ajak pegang orang sakit, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Nabi suruh ulang 7 kali. Bacalah itu semua. Nabi kata Rabban nas izhabil ba's anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru bihi saqama. Baca. Itu semua ayat-ayatnya sabit. Nanti di ujung ni dalam Riyadhus Shalihin ada benda-benda ni semua. Tapi duk pergi ambil satu surah, duk pergi ulang dengan satu kaedah, ini tidak ada. Memfokuskan satu ayat tu dibaca, tidak ada. Maka itu salah. Baca Fatihah sudahlah. Ulanglah Fatihah banyak-banyak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.